dan yang lain-lain, awak bertiga adalah wakil kepada rakan-rakan yang lain, okey, untuk perbincangan tentang laporan projek. Okey, jadi ini cikgu anggap adalah kerja akhir tahun awak. Okey, seperti mana yang kamu dah setiap maklum, ada 6 topik yang berkaitan dengan reka bentuk, iaitu kamu perlu hasilkan satu produk bagi setiap topik tersebut. Tetapi untuk laporan akhir tahun ni, cikgu nak awak pilih satu saja topik. Okey, daripada 6, okey, kamu pilih satu topik yang kamu rasa kamu mampu hasilkan satu produk untuk dimasukkan ke dalam laporan. Okey? Boleh faham yang tu kelas? Boleh. Colin, okey? Okey, ada berapa topik reka bentuk dalam tingkatan 2? Dia ada topik makanan, reka bentuk makanan. Okey, topik reka bentuk aquaponik. Apa lagi? Elektronik. Lagi? Mechanical, okey. Lagi? Elektrik dan satu lagi? Aquaponik. Pembuatan, teknologi pembuatan. Aquaponik pun sama juga. Okey, dia ada 6 So daripada 6, cikgu nak kamu pilih satu. Boleh? Boleh. Tak payah buat semua. Pilih satu sahaja. Okey, cikgu. Okey. Kemudian dalam masa yang sama juga, untuk projek ini kamu boleh buat laporan dalam kumpulan. Okey. Maksudnya kalau dalam kumpulan, kalau awak ada maksimum 3 orang okey, maksimum 3 orang dalam satu kumpulan, maksudnya 3 orang ni akan hantar satu laporan sahaja. Okey, jelas? Jelas cikgu. Okey, kalau ada dalam kumpulan tu ada 2 orang, maksudnya dia perlu hantar berapa laporan? Satu sahaja. Okey, tak perlu buat 2 laporan. Tapi kalau pelajar tu dia nak buat secara individu pun boleh, tak jadi masalah sebab yang ni kan buat di rumah. Okey. Tapi kalau buat dalam kumpulan, maksudnya awak kena bahagikan tugasan. Okey, jangan satu orang sahaja buat laporan. Kena bahagikan tugasan. Tujuan cikgu bagi peluang untuk awak buat dalam kumpulan agar laporan ini boleh disiapkan dengan cepat. Okey, jelas Okey, jadi kita mulakan dengan muka hadapan ni dahulu. So ini adalah, semua boleh nampak kan? Nampak you. Okey, yang ini adalah muka hadapan laporan. Okey, tajuk dia laporan pengurusan projek reka bentuk dan teknologi. So ruangan yang pertama ni cikgu nak awak letaklah apa nama produk awak. Okey, contoh kamu hasilkan nama produk awak aquaponik. Contoh aquaponik sistem NFT. Contoh. So bagi nama kat sini. Okay, yang ni cikgu bagi dalam bentuk soft copy So kamu boleh ubah sesuai. Kalau kamu tak suka font seperti ini, kamu boleh ubah sesuai dia kat sini. Okay, terpulang. Yang ni cikgu tak nak ajar lah. Yang ni kamu boleh bincang dengan rakan awak bagaimana menghasilkan laporan yang menarik. Ini contoh je lah. Okay, bagi nama untuk produk awak. Kemudian gambar kat sini adalah gambar produk yang sudah dihasilkan, yang sudah siap projek-projek yang sudah siap. Letak gambar dia kat sini. Bukan gambar lakaran tapi projek-projek yang dah siap. Faham? Faham. Okey. Cikgu bagi contoh lah projek yang dah siap. Dalam grup pun cikgu dah share. Okey. Dalam grup semalam pun cikgu dah share contoh-contoh projek. Ni. Ni pelajar ni, siapa ni? Liviana Meli 2A. Okey, ini gambar produk yang dah siap. Okey. So ini reka bentuk apa ni kelas? Reka bentuk makanan. Makanan. Okey, tapi dalam masa yang sama dia bukan hasilkan makanan sahaja, tetapi dia juga hasilkan dekat bawah ni reka bentuk apa tu? Kat bawah tu. Atas makanan. Atas ni makanan, yang bawah ni pembukusan makanan. Pembukusan makanan.
Okay, so ingat dalam reka bentuk makanan dia kena buat dua. So ini gambar ni yang dia akan letakkan. Okay, gambar produk yang sudah siap ni dia akan letakkan dalam muka surat hadapan. Cikgu dah letak ke sini gambar produk. Okay, jelas ha? Yes. Letaklah tak lama. Kalau kamu hasilkan reka bentuk makanan sandwich contohnya. Dah buat sandwich, ambil gambar, masukkan kat sini. Okay, kalau yang dah mahir gunakan Microsoft Word, dia tahulah apa yang perlu dibuat. Okay, kalau nak masukkan gambar, pergi ke picture dan letaklah gambar kat sini. Okay, tapi kalau ada masalah tentang teknikal, bagaimana nak masukkan gambar dan sebagainya, boleh tanya cikgu. Okay, so yang seterusnya, okay, bagus lah Aina. Seterusnya yang ini, ruangan ni awak tolong lengkapkan. Kalau awak buat kerja dalam kumpulan, so nama calon ni, letaklah orang pertama siapa. Aina contohnya. Aina binti apa, cikgu tak pasti Kemudian Colin contohnya. Nama penuh, jangan letak nama glamour. Mesti letak nama penuh, Ellen, kemudian kad pengenalan. Nombor 1, kad pengenalan Aina berapa? Senaraikan. Okay, tapi bahagian ini kamu boleh ubah sesuai format dia. Okay, kalau kamu tak suka susunan nama dekat atas, IC dekat bawah, okay, kamu tak suka, kamu nak ubah pun boleh. Tapi yang penting dalam muka hadapan ni, dia perlu ada nama produk, dia perlu ada gambar produk yang sudah siap dan juga butiran calon. Okay, dan tarikh awak hantar. Okay. Baik juga. Itu tentang tentang muka hadapan. So untuk bahagian seterusnya, pendahuluan dan juga abstrak, cikgu dah sediakan ayat ya di sini ataupun perenggan ataupun esei pendek. Awak hanya masukkan tajuk projek awak. Contohnya tadi reka bentuk aquaponik NFT contohnya. Masukkan. Ini pun sama juga. Apa tujuan produk atau reka bentuk NFT dihasilkan? So kamu nyatakan di sini dalam bentuk ayatnya. Kenapa? Disebabkan oleh masalah hendak mendapatkan sayur yang segar contohnya. Awak bagilah masalah-masalah yang positif ataupun yang relevan. Okay, di sini cikgu dah nyatakan apa yang perlu ditulis. Nyatakan masalah yang diselesaikan melalui pembangunan konsep produk. Terangkan tentang kelebihan produk anda dalam abstrak ni. Okay. Yang ni quality produk, apa nama produk awak tadi? Aquaponik NFT contohnya. Okay, so itu untuk pendahuluan dan juga abstrak. Kalau kamu tak suka dengan ayat yang cikgu buat ni, okay, boleh ubah sesuai. Okay, so ini yang utama isi kandungan ni. So dalam laporan awak ada 5 perkara yang perlu kamu masukkan. Okay, yang pertama pengenalan, kemudian penyataan masalah, objektif, laporan induk ni yang utama. So dia ada 6 lagi sub topik kat sini. Okay, bermula dengan kedua kerja, lakaran, kemudian analisis elemen, model, kos, kemudian penilaian tentang kekuatan dan juga kelemahan model, dan akhir sekali adalah penutup ni berkaitan dengan cadangan untuk penambahbaikan. Cikgu akan jelaskan satu persatu. Tapi untuk isi kandungan ni, kamu masukkan muka surat. Okay, masukkan muka surat. Pengenalan pada muka surat yang mana? Muka surat pertama contohnya. Muka surat yang kedua. Okay, masukkan muka surat lagi. Okay, Aina, okay? Okey, cikgu. Okay, so untuk bahagian yang pertama, pengenalan. Dia macam yang tadi ya. Seperti pendahuluan ni, kamu akan hasilkan esei pendek, tak perlu panjang-panjang. Dalam 1 ataupun 3 perenggan pun dah memadai. Okay, untuk bahagian pertama pengenalan ni, cikgu nak kamu letakkan nama produk awak, fungsi, ciri-ciri yang ada pada produk tersebut dan juga kelebihan. Kelebihan ni maksudnya apa kekuatan produk yang awak hasilkan berbanding dengan produk yang berada di pasaran. Okay, sebab kamu ni pereka cipta. So kamu kena tunjukkanlah produk kamu ni ada kelebihannya untuk bersaing dengan produk yang lain. Okay, so kamu nyatakan di sini dalam bentuk ayat. Kemudian pernyataan masalah pula. Okay, ini pun dalam bentuk perenggan
nyatakan apa masalah yang wujud pada produk lain di pasaran. Contohnya macam mereka bentuk makanan tadi ya, ataupun mereka bentuk pembungkusan. So apa masalah yang ada di pasaran? Okey, kamu nyatakanlah, mungkin kamu boleh cari di internet apa masalah yang wujud. Ataupun kamu boleh fikirkan sendiri, mungkin kamu pernah mengalami masalah tersebut dan masukkan ke dalam pernyataan masalah. Okey, seterusnya jelaskan bagaimana produk itu boleh mengatasi masalah tersebut. So dalam pernyataan masalah ni kamu nyatakan yang pertama apa masalah dia, kemudian bagaimana produk itu mampu mengatasi masalah. Okey, boleh faham? Boleh. Ellen, okey Ellen? Boleh ke? Okey, nyatakan apa masalah Okey, dulu okey. dan bagaimana produk itu boleh mengatasi masalah. Okey, seterusnya objektif. Objektif ni, okey, kamu boleh gunakan objektif seperti ni ya. Nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia. Okey, tapi dalam objektif ni kamu terangkan apa matlamat dan tujuan awak hasilkan produk tersebut dengan spesifik. Ya, dia tak sama dengan pengenalan ah. Yang ini lebih spesifik. Contohnya, kalau awak hasilkan aquaponik, dia punya objektif mungkin mencantikkan kawasan kediaman rumah terutama pada bahagian tempat letak kereta. Mungkin itu objektif yang kamu nak hasilkan. Okey, itu matlamat reka bentuk produk awak. Ataupun kalau yang buat yang ni untuk yang tingkatan 1 lah. Sebab saya gunakan laporan yang sama. Okey, memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah bergaya dengan menggunakan gelang tangan yang telah direka bentuk. Ini untuk reka bentuk fashion pula. Okey, so objektif ni tak perlu letak banyak, mungkin letak 2 ataupun 3 objektif. Dalam bentuk poin seperti ni nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia. Bentuk produk awak. Okey, cikgu. Nak dapat untung ke contohnya. Okey. Objektif tak perlu esei ke cikgu? Apa dia? Objektif Apa tak dia, perlu Alan? esei ke? Untuk objektif ni Objektif boleh tak perlu letak esei ke? tak perlu, letak dalam bentuk poin seperti ni nombor 1 apa dia, nombor 2, nombor 3 apa dia. Okey. Okey, cikgu. Okey, bagus soalan tu, Alan. Tapi untuk pernyataan masalah buat esei, tapi jangan panjang jangan terlalu panjang. Okey. Bukan buat esei seperti biasa. Macam ni dah cukup. Tengok. Okey, ada 1 2 3 perenggan. Ini pun sama, 1 2 3 4 perenggan. Okey. Ingat setiap perenggan tu maksudnya apa idea yang kamu nak buat. Contohnya macam ni, nama produk, fungsi mungkin dalam satu perenggan. Ciri-ciri perenggan yang kedua. Kelebihan pula perenggan yang ketiga. Okey, yang ni pun sama, masalah perenggan yang pertama. Kelebihan perenggan yang kedua. Okey. So mungkin bahagian ini kalau awak buat dalam kumpulan, awak boleh agihkan tugasan siapa buat pengenalan dan pernyataan masalah. Mungkin orang A, objektif mungkin orang B contohnya. So itu kamu buat dalam kumpulan boleh agihkan tugasan. Okey, seterusnya laporan induk. Yang ni penting tadi sebab ada 6 topik ataupun 6 aspek, bermula dengan jadual. Jadual ni, jadual kamu hanya highlightkan ataupun tick. Contoh, mendapatkan maklumat. Berapa minggu untuk dapatkan maklumat kelas? 3 Agak-agak berapa minggu? Seminggu cukup? Dapat maklumat maksudnya Tak tahu itu. Agak-agak lah. Tengok dekat sini dia ada 5 minggu. Sebab kamu hasilkan produk awak ni lebih kurang lah 5 minggu. Tapi sebenarnya kurang. Dapatkan maklumat ni awal letaklah dalam seminggu contohnya. Okey, boleh gunakan color di sini Kalau kamu gunakan words, color. Kalau tak suka warna coklat ni, gunakan warna lain. Warna kuning ke contohnya. Okey ke kuning? Okey kuning ke? Merah lah. Boleh lah. Okey, contoh. Melakar reka bentuk. Berapa minggu lakar reka bentuk? Yang ni kamu dah buat. Dalam kelas kamu dah buat. Kamu letaklah agak-agak 2 minggu contohnya. Menganalisis lakaran pun mungkin 2 minggu ataupun seminggu. Contoh, minggu yang ketiga. Okey, jangan kamu letak analisis lakaran ni pada minggu yang kedua.
Okey, kenapa tak boleh letak pada minggu kedua? Kerana anda melakar. Belum melakar. Belum lagi melakar kan? Ataupun proses melakar ni masih lagi berjalan kan? Ya, masih dibuat di minggu kedua. Ya, betul. So letaklah pada minggu yang ketiga. Hasilkan model mungkin pada minggu 3 dan 4. Contohnya menilai pada minggu yang keempat. Membuat cadangan pun sama pada minggu yang keempat ataupun 5. Kemudian dokumentasi pada minggu yang terakhir. Cikgu dah tolong awak. Ini contohnya. Kamu lengkapkan jadual kerja awak. Seperti ini ya. Tapi awak boleh bincang lagi. Kalau awak rasa tak sesuai, kamu boleh ubah sesuai. Tetapi urutan dia adalah seperti ini. Jangan pula tiba-tiba mendokumentasi ni, hasilkan laporan ni pada minggu yang pertama. Logik atau tak logik tu Alan? Belum buat lagi dah ada laporan. Yang tu tak logik lah. Okay. Seterusnya lakaran. Untuk lakaran persembahan ni, cikgu dah nyatakan di sini dia lakaran bermaklumat. Maklumat maksudnya mesti ada label. Label apa Alan? Apa label yang kamu boleh masukkan? Label. Ya. Untuk apa ya, projek apa? Untuk lakaran. Untuk lakaran. Apa label yang boleh dimasukkan? Apa contoh label? Label. Sebab lakaran bermaklumat maksudnya pelajar perlu masukkan label. Elemen juga. Ya, betul. Elemen dan prinsip. Boleh dengar suara? Boleh juga. Okey, prinsip. Boleh. Kemudian ini yang pertama, label. Elemen dan juga prinsip. Lagi? Bahan-bahan. Okey, betul. Bahan-bahan yang digunakan untuk penghasilan produk ataupun projek. Kenapa pula tak keluar? Aina boleh nampak tulisan ni? Boleh. Kenapa pula dia jadi hitam pula ni? Okey, boleh nampak elemen dan juga prinsip ataupun bahan-bahan dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Nanti cikgu akan share satu slide tentang penghasilan lakaran dalam grup. Nanti kamu tengoklah contoh lakaran. Okey. Kalau dalam yang ini ya. Ini contoh lakaran dia lah. Nampak tak ada tulisan kat sini? Baik. Itu adalah label maklumat. Cuma yang ini pelajar ni dia tak masukkan warna lah. So lakaran awak pastikan berwarna. Warna tu maksudnya lakaran persembahan. Lakaran persembahan ni maksudnya dia gunakan teknik rendering di sini. Okey, rendering, apa maksud rendering? Menggunakan warna untuk menjadikan lukisan ataupun lakaran tu lebih realistik. Okey. Lebih menarik dan juga realistik. Betul Colin? Lebih menarik. Kalau awak tak warnakan lakaran awak, okey. Contohnya seperti ini, walaupun lakaran tu ada maklumat tetapi ianya kurang menarik jika dibandingkan lakaran yang sudah diwarnakan. So itu kamu kena warnakan lah. So kalau awak ada beberapa lakaran dalam kumpulan awak, pilih lakaran yang terbaik dan warnakan. Ini pun tak susah sebab awak buat kerja dalam kumpulan. Okay. So daripada lakaran ini kamu buat analisis elemen.
Okey, yang seterusnya buat analisis elemen. Ada tak elemen garisan? Kalau ada, nyatakan ada. Ataupun kamu boleh gunakan simbol tick. Warna. Okey, boleh masukkan simbol tick kat sini. Okey, carilah simbol, nyatakan simbol tick. Kalau tak nak gunakan perkataan ada ni. Okey. Kalau ada elemen garisan, ulasan ni maksudnya kamu bagi justifikasi. Nyatakanlah elemen garisan awak berada dalam lakaran tu, dia berada dalam bahagian yang mana satu. Okey, boleh faham tak? Ulasan tu maksudnya kamu bagi justifikasi ya, bagi huraian. Huraian pendek. Ya, huraian pendek, jangan terlalu panjang. Okey, ini contoh lakaran Okey, ini contoh lakaran persembahan. Okey, lakaran yang sudah diwarnakan. So kalau perhatikan dalam gambar ni ataupun dalam lakaran ni, ada tak elemen garisan? Ada juga. Ada kan? Dekat ni ada elemen garisan, dekat tali bag dia ada elemen garisan. Okey, ada banyak elemen garisan. So justifikasi yang kamu boleh buat, kalau ambil contoh apa nama ni? Lakaran bag ni. Mana dia tadi? Soft copy ni. Okey. Terdapat elemen garisan pada bahagian tali bag. Macam tu saja, cukup. Perlu banyak. Ruang. Ada tak elemen ruang dalam lakaran bag ni? Aina? Ada ruang ke tidak? Tak ada juga. Tak ada? Oh, Colin kata tak ada. Bagaimana yang lain? Sepatutnya ada sebab bag. Bag kan ada ruang untuk simpan barang. Ada juga. Kan ada ruang. Dekat dalam tu. Dalam lakaran ni tak nampak, tapi sebab itu kalau ada label, okey, ada label, buat satu label ke sini untuk menunjukkan ini adalah ruangan untuk letak bag. So sepatutnya ada lah. Okey, so ini ada. Okey. Terdapat ruang untuk menyimpan Barang. barang. Okey, contohnya rupa, ada tak rupa, ada tak elemen bentuk, ada tak elemen texture, ada tak elemen size, warna ada ke tidak? Ada. Okey, kalau ada warna nyatakan sahaja dengan ringkas. Ini pun sama juga, keseimbangan, pengulangan, keringkasan, so ada 7. Okey, tak lama ni. Kalau buat analisis ni berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Okey, boleh faham? Boleh faham juga. Okey. Yang ini pula model reka bentuk adalah gambar produk yang sudah siap. Kalau dah buat produk tersebut, masukkan gambar dia ke dalam ruangan ini. Okey, boleh faham? So gambar produk seperti ini. Okey, kalau dia buat pembungkusan, so gambar ini. Okey, save, kemudian kamu copy dan kamu masukkan ke dalam ruangan model reka bentuk. Okey, so tak lama. So itu juga kita boleh bahagikan tugas. So dalam kos pengeluaran ni kamu masukkan apa bahan-bahan yang digunakan untuk hasilkan satu produk untuk hasilkan satu produk ataupun satu projek. Okey. Okey, cikgu. Okey, so nyatakan bilangan pekerja, agak-agaklah pekerja tu awak sendirilah, awak dan juga rakan-rakan, ataupun kalau awak buat di rumah mungkin awak ada pembantu di rumah, adik ke abang ke yang boleh bantu, mak, agak-agak hasilkan satu produk tu ataupun projek tu berapa orang? Mungkin 2 orang. Okey, kadar upah dia berapa? Agak-agak. Okey, andai kata kalau kamu nak hasilkan produk ini untuk dijual, so berapa kadar upah yang kamu nak bagi? Contoh RM3 sejam. Okey. Menguap pula. Tempoh masa.
Okay, berapa jam? Dalam satu hari itu berapa jam kamu hasilkan? Kalau reka bentuk makanan, berapa lama? 1, 2. Okay, 2 jam contohnya. Sejam dah RM3. So berapa harga? Hasilkan makanan tadi ataupun projek tadi berapa hari? Kalau makanan berapa hari? 3 hari. 1 hari. Nah, 1 hari ya cukup. Okay, so gunakan data-data ini, masukkanlah 2 darab dengan 3. Okay, yang ini kadar upah berapa? Kadar upah tadi RM3, sorry. Yang ini tempoh masa. Tempoh masa dia berapa? 2 jam. Hari dia berapa? 1. Okay, so kamu darablah 2 darab 2 darab 3 darab 1 berapa? Okay, itu untuk kos upah. Kemudian kos overhead pula, nyatakan kos sehari bil elektrik agak-agak berapa ringgit. Mungkin RM1. Ini boleh rujuk buku. Yang ini pun sama juga RM1. Yang ini kalau nak naikkan sikit, letaklah RM1.50. Berapa hari? 1 hari. Ini pun 1 hari. So berapa jumlah dia? Ini RM1.50. Yang ini RM1. Okay, yang ini? Okay, RM2.50. Yang itu untuk kos overhead. So kos pengeluaran produk ataupun projek awak berapa? So kos bahan atas ni, kos bahan. Apa bahan untuk awak buat tadi? Contoh kalau buat reka bentuk makan, mungkin ada roti, okay, ada mentega ke contohnya. So senaraikan ke semuanya. So kos bahan tu, kos upah dengan kos overhead, kamu akan dapat jumlah kos pengeluaran. Okay, boleh faham? Okay. Okay, cikgu. Sebab cikgu dah sediakan template ni, kamu hanya masukkan maklumat yang berkaitan. Ingat hasilkan kos pengeluaran untuk menghasilkan satu produk atau satu projek sahaja. Okay? Maksudnya yang kamu dah buat, produk yang kamu dah buat kat sini, model reka bentuk ni, so berapa kos dia untuk hasilkan produk ini? Dalam model reka bentuk ni, berapa kos dia? Okay, dan seterusnya, yang ini kamu nilai, yang ini sebab ini adalah aras tinggi, so kamu dah buat satu analisis di sini dari segi kekuatan dan juga kelemahan. Ni untuk penilaian model. Dari segi fungsi dan juga praktikal. Contoh kamu hasilkan reka bentuk produk aquaponik. Apa kekuatan reka bentuk aquaponik awak? Senaraikan. Okay. Mungkin boleh menghasilkan tanaman di dalam rumah contohnya. Kalau kamu letak reka bentuk aquaponik NFT awak dalam rumah, dekat dapur. Apa kelemahan dia? Mungkin sinar matahari. Mungkin tak dapat cahaya matahari contohnya. Mungkin tak matahari. Mungkin mendapat kekurangan cahaya matahari. So semua itu kamu boleh buat. Okay, apa maksud ergonomik? Colin, apa maksud ergonomik, Colin? Ellen, apa maksud ergonomik ni? Ergonomik Ena, apa dia? Boleh Google kamu boleh Google. Keselesaan produk. Contoh ergonomik, keselesaan produk. Okay, dalam produk tu bila orang guna produk awak, adakah produk awak tu sesuai untuk digunakan ke, selesa untuk digunakan ke ataupun tidak? Itu maksud ergonomik. Boleh faham? Kalau tak faham juga kamu boleh Google apa maksud ergonomik. Dalam buku teks pun ada. Okay, apa maksud ergonomik. Kemudian dari segi reka bentuk, ada tak inovasi, kreativiti dan juga keaslian? Nyatakan kekuatannya dan juga kelemahan. Kalau kelemahannya, apa dia? Mungkin tidak terdapat inovasi yang sangat tinggi contohnya. Okay, so bahagian-bahagian kekuatan kualiti, kebolehpasaran. Okay, cikgu nak awak bincang dengan kumpulan awak. Yang paling penting sekarang dalam setiap bahagian ni nyatakanlah sekurang-kurangnya dua aspek. Okay, kekuatan
ada 2 aspek. Untuk fungsi dan praktikal ni ada 2 aspek. Untuk kelemahan pun nyatakanlah 2 aspek. Dekat bawah ni pun sama juga. Ergonomik ada 2 perkara, 2 aspek di sini. Dekat kelemahan pun sama juga. Perlu nyatakan 2 aspek kelemahan. Boleh faham? Faham. Okey, untuk penilaian modal lah. So bincang dalam kumpulan awak. Bila bila produk sudah siap. Okey. So untuk penutupan awak, okey, berdasarkan penilaian modal terhadap, so namakan produk awak aquaponic NFT contoh. Didapati mampu berfungsi seperti dirancang oleh perkara bentuk dan selamat untuk digunakan oleh pengguna. Walau bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti serta cadangan terhadap penambahbaikan. So kelemahan tadi daripada atas ni ada banyak kan kelemahan? Ada 2, yang ni ada 4, 6, 8. 8 kelemahan kesemuanya. Daripada 8 ni kamu pilih 2 ataupun 3 yang kamu rasa kelemahan yang sangat utamalah yang kamu nak ubah suai. Boleh faham kelas? Okey, kelemahan ni jangan senaraikan semua, daripada jadual 4.6 ni. Jangan senaraikan semua. Kamu ambil 1 ataupun 2, 3 pun boleh. Okey. Maksimum 3. Kemudian kamu nyatakan apa penambahbaikan yang boleh dilakukan. So maksudnya di sini kelas, kalau awak nak pilih kelemahan, pastikan kamu ada idea untuk mengubah suai, untuk penambahbaikan. Contoh, mungkin kelemahan di sini, produk NFT awak, okay, dari segi reka bentuk kurang menarik, contoh. Itu antara kelemahan dia. So kau masukkan kelemahan tu dalam penutup ni ya. Okey, masukkan dalam penutup. So apa cadangan penambahbaikan? Mengubah suai reka bentuk NFT kepada bentuk yang lebih menarik, contoh. Okey. Jadi apa yang kamu dah ubah suai di sini, kamu akan lukis semula. Yang ni kena lukis. Faham tak? Lakaran cadangan penambahbaikan ni awak lukis semula produk awak yang telah ditambah baik. Okey. Takaran produk yang sudah diubah suai. Okey. Sudah kelas. Okey, ada soalan tak setakat ini untuk penutup? Ada soalan? Bagi penutup tak perlu spesifik juga untuk cadangan. Maksud awak spesifik macam mana? Macam ada jenis yang kekurangan. Ya perlu apa? Mungkin ada kesan sampingan. Kesan sampingan maksud awak seperti penyelesaian masalah inventif tu kan? Ya juga. Tak perlu. Macam ni pun dah cukup. Kelemahan dia, NFT reka bentuk dia kurang menarik. Apa cadangan awak? Ubah suai reka bentuk tersebut. Okey. Mungkin kelemahan yang kedua, tempat tanaman terhad. Berapa cadangan penambahbaikan? Menambahkan tempat tanaman, contohnya. Tapi yang paling penting sekarang Colin, bila kamu dah buat cadangan penambahbaikan, lakaran awak ni mesti ada penambahbaikan. Maksudnya lakaran yang kamu buat pada bahagian model tadi 4.2 ni, okey, lakaran yang kamu buat pada 4.2, kamu gunakan lakaran ini tapi kamu ubah suai mengikut ubah suai.
mengikut keperluan penambahbaikan di sini. Okay, so kalau awak dah kata di sini reka bentuk kurang menarik dan cadangan awak kamu ubah sesuai bentuk dia, mesti ada perubahan kan dari segi reka bentuk? Ya. Mesti lakaran pada 4.2 tadi. Okay, lakaran pada bahagian ini ya. Lakaran pada 4.2 ni mesti berbezalah dengan lakaran penambahbaikan sebab kamu dah nyatakan sini kamu nak ubah sesuai reka bentuk. So mesti ada perubahan. Okay, faham? Tapi untuk bahagian ini tak perlu buat produk yang sebenar kelas. Boleh faham kelas? Faham cikgu. Bila kamu dah buat ubah sesuai lakaran, tak perlu buat lagi produk yang sebenar. Tak payah. Okay, tapi kalau kamu nak buat untuk hobi kamu sendiri, boleh lah. Tak ada masalah. Okay, so bibliografi ni maksudnya rujukan dari mana awak dapat bibliografi ni maksudnya dari mana kamu dapat sumber awak untuk hasilkan lakaran, untuk dapatkan apa maklumat lah. Okay, contohnya macam dari mana kamu dapat sumber maklumat, apa maksud ergonomik. Okay, dari mana kamu jumpa maklumat tersebut. Mungkin dari buku teks. Nyatakanlah buku teks. Okay. Lampiran ni maksudnya gambar-gambar lain. Gambar-gambar lain yang berkaitan. Contoh, proses menghasilkan produk. Okay. Gambar-gambar lain. Seperti yang gambar kat situ lah tu cikgu. Ya, tapi gambar-gambar proses proses kamu menghasilkan produk awak. Okay. Boleh faham maksud cikgu? Boleh. Ini grup personal. Okay, gambar contoh. Yang pertama, proses beli bahan mentah contohnya. Kemudian proses cantuman. Cantuman maksudnya kamu hasilkan produk awak. So gambar-gambar yang berkaitan lah. Okay. So sampai sini saya, sampai lakaran. Okay, ada soalan tak setakat ni? Cikgu, bila last hantar? Okay, bila kita tamat persekolahan? 17. Minggu lagi je. Tak tahu. Tak patut. 18. 18. So kamu hantar Sebelum 18. sebelum 18. Ya. Okey. Sebelum Okey, 18. Okay. Sebenarnya sebab dalam buat masa sekarang, cikgu dah bagi markah pentafsiran untuk awak. Semua dah tahu kan? Kamu tiga dah tahu kan? Ya. Saya dah letak markah pentafsiran ni. Okay, cikgu dah isi. Tapi sekarang ni untuk tajuk reka bentuk ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni semua kebanyakannya dapat 3. Apa maksud 3 tu? 3 hanya pelajar hanya mampu menghasilkan lakaran. Tahap 3 maksudnya hanya mampu menghasilkan lakaran. Kalau ada 4, 4 maksudnya kamu dah buat analisis. Analisis ni maksudnya di sinilah. Sekejap satu-satu dulu. yes, Okey. Ni analisis. Ni tahap 4. Kamu dah hasilkan lakaran. Lakaran awak kamu buat analisis. Tahap 5 pula. Tahap 5 kamu hasilkan projek. Helen? Ya. Boleh dengar? Tahap 5 maksudnya hasilkan projek. Tahap 5. Okey. Tahap 6 pula kamu dah buat penambahbaikan pada projek awak. Dah buat penambahbaikan.
Faham? Faham cikgu. Sebab itu Faham. cikgu perlukan laporan ini. Okey. Jadi sekarang ni, kalau awak hantar laporan awak, automatically semua tajuk reka bentuk elektrik, mechanical, elektronik, aquaponik, makanan. Kalau kamu hantar laporan siap dengan gambar produk yang dah siap, kamu akan dapat 5 ataupun 6. Untuk setiap tu cikgu. Untuk setiap ni, walaupun kamu hantar contoh laporan tu untuk Cuma aquaponik untuk saja. Okey, kamu hantar laporan ni untuk tajuk aquaponik sahaja. Walaupun untuk aquaponik sahaja, tapi untuk reka bentuk makanan, kamu akan dapat 5, elektronik pun kamu akan dapat 5, elektrik pun akan dapat 5, mechanical pun akan dapat 5. Faham? Faham cikgu. Aquaponik kamu akan dapat 6. Oh ya, Faham untuk tak? tajuk yang dibuatlah cikgu. Apa dia? Untuk tajuk yang dibuatlah 6. Ya, untuk tajuk yang dibuat kamu akan dapat 6, yang lain-lain kamu akan dapat 4 ataupun 5. Macam elektronik ni kamu tak mungkinlah dapat 5 ataupun 6. Saya bagi 4 lah, 4 ataupun 5 dah cukup lah. 6 mungkin tak boleh. Adalah. Okey? Faham kelas? Boleh, Faham boleh. cikgu. Faham cikgu. Sebab itu kalau kamu nak dapat semua 6, hantarlah semua laporan untuk setiap kalau mampu. Kalau mampu. Sebab itu kamu buat dalam kumpulan. Okey, faham kelas? Faham cikgu. Faham. Okey. So ini final report awak. Yang ini kalau ada masalah kamu boleh bagi tahu kepada cikgu. So lepas ni tak ada lagi sesi Google Meet Ini adalah yang terakhir. Oh, okey. Kelas-kelas yang akan datang cikgu hanya bagi awak assessment ataupun soalan macam ni tadilah. Soalan macam ni. Okey, sama ada dalam bentuk live worksheet ataupun dalam bentuk Google Form. Okey, Google Form kamu dah buat? Dah cikgu. Dah. Okey. Yang Dah. okey, yang dah buat okey. Yang tak buat ni tak okey lah ni. So minggu-minggu yang akan datang cikgu akan bagi soalan-soalan macam ni sajalah. Sama ada dalam bentuk Google Form ataupun live worksheet. Okey. Untuk projek awak, laporan projek, kalau kamu ada masalah, bincang dalam kumpulan bincang dalam kumpulan grup personal RBT ni. Kalau ada masalah, masukkan di sini supaya yang lain pun boleh tahu. Okey, boleh follow juga. Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada Cikgu. soalan. Ya. Ya saya. Kalau buat seorang tak boleh, cikgu? Boleh. Kalau seorang pun boleh. Yang berkumpulan, sebab cikgu bagi awak peluang untuk buat kerja ini dengan cepat. Sebab kumpulan kamu boleh agihkan tugas. Tapi kalau kamu yakin boleh buat seorang, tak jadi masalah. Cikgu galakkan. Okey. Okey. Tapi kalau berkumpulan, maksimum 3 orang 3 orang. Jangan 5. Janganlah letak 10 orang. Betul juga. Sebab dalam kajian pun dah mengatakan, kalau buat kerja berkumpulan ni, maksimum 3 orang. Kalau dia 4 orang, seorang garanti akan tidur. Ataupun tak buat kerja lah. Dia tumpang saja. So tak adil lah bagi yang dah bertungkus lumus buat kerja, yang seorang tu ikut letak nama dia saja kat situ, dia dapat markah 5 ataupun 6. Ya, cikgu. Tak adil lah. Yang buat kerja siapa? Okey. Tapi kalau awak buat kerja perkumpulan, pastikan bahagikan tugasan. Okey? Boleh kelas? Boleh. Okey. Okey, so itu sahaja. So laporan ni sebagai evidence. Kalau kamu tak hantar laporan awak sebelum 18 hari bulan, maksudnya markah kamu tadi, markah penafsiran kamu akan kekal dapat 3 sahaja. Kalau hantar, dia akan berubah. Okey, faham? Boleh. Okey. Boleh. So itu sahaja. Tak ada soalan lagi? Tak ada. Daripada Ellen? Ellen ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada, cikgu. Okey. Habis. Colin tak ada. Aina tak ada? Tak ada. Okey. Soalan daripada cikgu. Ni soalan daripada cikgu
Boleh tak kamu buka kamera masing-masing? Last. Oh, boleh. Okey, boleh. Sekejap. 1 minit. Jap juga. Sikat-sikatlah rambut tu. Okay, Ellen. Di kampung ke Ellen? Ya. Di rumah? Di luar rumah ke dalam rumah ni? Ya, kampung. Dalam Di rumah. luar, dalam rumah. Okay, Aina, apa khabar? Aina, nanti cari kumpulan yang boleh buat kerja juga. Okey, cikgu. Okay, Colin pun sama juga. Pastikan kumpulan awak, kumpulan yang boleh buat kerja. Jangan cari yang tumpang glamour saja. Okay? Okay? Okay, so itu sahaja. Kalau awak ada apa-apa masalah, boleh personal message cikgu ataupun message dalam group. Okay? Okey, cikgu. Okay, bye semua. Ayo. Okay, jangan lupa belajar. Bye, yo. Okay, jangan lupa belajar. Okay. Okay, bye. Bye. Bye, Ellen.